Okey, Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Muhammad Kizmuharin Syamizal dan hari ini saya akan menerangkan 3 aplikasi yang sangat baik digunakan dalam kelas masa sesi pengajaran dan pembelajaran, dan kita boleh menggunakan dalam sesi pencernaan idea, pensusunan idea, refleksi dan sebagainya. Jadi saya akan terangkan aplikasi ini dari segi penggunaan di dalam kelas ataupun penggunaan di fasa mana, dan merangkumi peringkat mana dalam taksumi belum, dan juga dari segi dia punya reka bentuk aplikasi ini saya akan terangkan dari segi tersebut. Baiklah, aplikasi pertama yang saya akan perkenalkan dan tunjukkan kepada kamu semua adalah aplikasi Tinkercad. Tinkercad adalah sebuah software di internet yang kamu boleh masuk dan guna secara percuma, dan aplikasi Tinkercad adalah sesuai digunakan di mana-mana bidang. Tidak kira bidang engineering, bidang pendidikan, bidang design, semua boleh. Dan kita sebagai guru, kita boleh guna Tinkercad ini dengan sebagai salah satu medium kita bagi presentation ataupun kita bagi contoh kepada murid kita dengan menggunakan Tinkercad. Okey, sebelum kita nampak lebih dalam tentang Tinkercad, kita lihat dulu apa itu Tinkercad. Okey, Tinkercad adalah satu website dan design satu website di internet di mana kita boleh mendesain 3D object ataupun kita boleh mereka litar-litar ataupun projek secara percuma, dan mereka memberi kita item yang kita perlukan dan juga tools yang kita perlukan untuk mereka objek tersebut. Dan tools ini sangat sesuai digunakan dan sangat mudah digunakan dan dioperasikan oleh guru dan juga murid. Jika guru lebih mendalami ilmu-ilmu tentang engineering, 3D project ataupun sebagai guru fizik untuk menerangkan pasal litar, mereka boleh menggunakan Tinkercad dan mereka boleh menunjukkan cara-cara membuat projek seperti membuat projek sensor, membuat litar sensor. Nanti kita akan lihat dalam video di mana terdapat projek-projek Tinkercad yang dilakukan, 3D project dan litar project. Jadi projek-projek yang dilakukan ini boleh kita share kepada para pelajar untuk pelajar aplikasi, untuk kita berikan mereka, kita beri mereka tahu bahawa Tinkercad ini mereka boleh guna secara percuma dan tidak perlu bayar langsung, dan mereka boleh aplikasikan ilmu yang mereka pelajari dalam kelas dengan menggunakan Tinkercad. Mereka boleh aplikasikan dengan membuat litar yang mereka boleh bina di dunia maya, dan mereka dapat melihat apakah kesalahan mereka ataupun apakah kreativiti mereka untuk menghasilkan litar yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Okey, baiklah, ini adalah muka depan bagi website Tinkercad. Ini apabila saya sudah masuk login ke akaun. Jadi ini yang kita akan nampak duluan. Ini adalah lobby bagi Tinkercad. Jadi kalau kita nampak di sebelah kiri kita ni, inilah nombor akaun saya. Jadi ini adalah design-design yang kita boleh guna. Kita boleh belajar dari sini. Kita boleh belajar cara membuat design. Dia akan bagi nampak, dia akan bagi contoh-contoh projek yang boleh kita lakukan di Tinkercad. Ini adalah Tinker Start Simulation. Lepas tu ini adalah circuit. Circuit adalah litar, di mana kita boleh membuat litar. Di sini dia akan dia akan bagi contoh. Kalau tak silap, ini adalah projek yang dibuat daripada saya. Jadi mari kita lihat ini design by Muhammad Rizman Syamizal. Ini adalah projek yang saya buat pada SEM lalu, di mana saya mengambil advance elektronik dan kami perlu buat sesuatu litar, dan inilah litar saya walaupun agak amateur sikit. Ia berfungsi dengan betul dan ia lakukan apa yang ia perlu lakukan. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang litar saya ni. Okey, yang apa kita boleh buat, fasa yang kita boleh letak dalam RPH kita adalah kita boleh letak ni dalam fasa menstrukturkan idea, fasa ketiga, ataupun kita boleh letakkan dalam fasa kedua, di mana kita menerangkan bagaimana menggunakan Tinkercad ini dalam pembelajaran kita, dan kita boleh suruh mereka dalam fasa ketiga, penstrukturan idea, kita boleh menyuruh pelajar untuk mencuba menggunakan Tinkercad ini untuk membuat. Dan ini adalah
Ini adalah komponen-komponen yang boleh kita gunakan. Semua komponen di sini adalah boleh kita pilih dari sini. Jadi ini adalah komponen-komponen. Ini adalah Arduino Uno yang saya gunakan, Arduino Uno. Dan untuk start simulation, kita akan, kalau kita start simulation, dia akan bagi input. Dari sini, ini adalah temperature. Saya buat sensor bagi suhu. Jadi apabila suhu meninggi, dia akan beri bacaan bahawa Celsius sekarang 24. Dia akan kalau suhu semakin tinggi, dia bagi bacaan lebih tinggi. Dan ini adalah suhu yang sangat tepat. Ini adalah sensor bagi suhu. Dia akan mengesan haba. Dan apabila suhu rendah, dia akan bagi bacaan rendah. Itulah start simulation. Dan ini adalah coding yang saya buat sendiri, dan saya pelajari daripada buku-buku. Ini adalah coding yang saya dapati untuk buat bagi projek ini. Okay, itu saja saya rasa daripada Arduino Uno ataupun daripada Tinker. Terdapat juga boleh juga kita buat kita boleh juga untuk buat 3D design, tapi saya belum lagi ceburi dalam topik 3D design. Oleh itu saya akan biarkan untuk litar saja, sebab saya pernah mencuba untuk membuat litar, dan 3D design agak baru bagi saya, dan 3D design agak menarik, dan saya tidak sabar untuk mencuba jika boleh. Dan 3D design sangat menarik, di mana anda lihat anda akan dibagi work plan, di mana ini adalah template kosong, dan anda boleh memilih shape ataupun design yang anda boleh gunakan. Terdapat banyak jenis konten ataupun isi yang boleh anda gunakan. Terdapat circuit, terdapat karakter, di mana karakter tangan banyak. Jadi ini kita boleh gunakan untuk bagi pelajar mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, teori-teori yang mereka pelajari di dalam kelas, dan mereka boleh juga mencuba sendiri di rumah. Boleh digunakan sebagai kerja rumah, ataupun guru boleh menggunakan untuk sebagai bahan bantu mengajar dalam kelas. Ini sangat baik, banyak kelebihan. Okey. Untuk aplikasi yang kedua, iaitu Facebook. Facebook saya beri gunakan sebagai aplikasi yang kedua kerana Facebook adalah platform yang telah wujud sejak dulu lagi. Saya masih ingat saya pertama kali mengguna Facebook adalah pada saya di tingkatan 3, dan saya guna lebih kepada untuk bersosial dengan orang lain. Tetapi sekarang Facebook terdapat pelbagai channel ataupun kreator mereka yang menggunakan aplikasi ini sebagai tujuan pendidikan. Mereka menyebarkan video-video ataupun informasi pasal pendidikan, dan kita boleh guna sumber pendidikan ini dalam kelas kita. Sebagai contoh, kita ambil video bertujuankan pendidikan yang disebarkan melalui Facebook. Kita beri lihat kepada pelajar kita sebelum memulakan kelas sebagai penjanaan idea. Kita boleh menggunakan ini pada fasa yang pertama sebagai penjanaan idea, memberi informasi kepada mereka ataupun memberi pelajar kita melihat video yang kita beri daripada laman sesama Facebook. Dan terdapat pelbagai banyak cara kita boleh gunakan. Adalah salah satunya kita boleh memberi komen dan bertanya langsung dari segi orang yang menyebarkan informasi tersebut, adakah benar ataupun salah. Jadi kita boleh berinteraksi dengan mereka, dan ini adalah perkara yang baik jika kita ingin memahami lagi sesuatu tentang topik yang dibincangkan dengan lebih mendalam. Jadi itulah sebab kenapa saya memilih Facebook sebagai aplikasi yang kedua untuk digunakan di dalam kelas, iaitu sebagai penjanaan idea. Menggunakan video-video yang disebarkan di Facebook sebagai penjanaan idea di fasa pertama, 5 minit ataupun 10 minit pertama semasa kita memulakan kelas. Dan juga saya ingin menggunakan Facebook mencapai Taksumi Bloom di peringkat memahami ataupun mengingat. Kita boleh menyuruh pelajar melihat video itu dan meminta pelajar memahami konten ataupun isi yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Jadi kita boleh capai tingkat mengingat ataupun memahami dalam Taksumi Bloom. Itu dari segi aplikasi Facebook. Okey, aplikasi yang ketiga saya akan gunakan adalah aplikasi Nearpod. Okey, Nearpod ni
saya sangat baharu lah antara platform ataupun aplikasi yang baru saya jumpa. Nearpod ni dia lebih kepada macam Kahoot gitu, macam quizzes. Dia lebih kepada untuk refleksi. Kalau kita gunakan kita boleh gunakan Nearpod ni dalam refleksi kelas kita. Kita beri mereka soal jawab, dan apabila kita letak soalan, terdapat pelbagai cara kita boleh buat soalan yang ingin kita tanyakan kepada pelajar. Kita boleh mereka dengan bentuk soalan multi choice question di mana ada ABCD, menyuruh pelajar jawab ABCD, ataupun kita boleh menyuruh mereka jawab betul atau salah, ataupun poll di mana kita suruh mereka jawab iya ataupun tidak. Terdapat pelbagai cara kita boleh gunakan Nearpod. Nearpod juga menjadikan platform itu simplistik dan menarik. Mereka menambahkan animasi-animasi seperti siapa jawab lebih banyak betul dalam soalan dalam masa yang singkat. Mereka akan mendapatkan animasi bahawa mereka lebih jauh di atas bukit. Ini ada animasi yang mereka gunakan untuk menentukan yang mana pelajar yang berada mempunyai markah yang lebih tinggi, dan ini akan menambah menarik minat pelajar lah. Jadi Nearpod ni senang sangat digunakan sebab kita boleh belajar benda ni di YouTube. Kita diajar oleh mereka sendiri, iaitu daripada tim Nearpod. Mereka ajar kita bagaimana untuk mereka soalan-soalan ataupun mencipta soalan-soalan dengan menggunakan diorang punya platform. Jadi mereka akan menunjukkanlah pelbagai jenis feature, pelbagai jenis konten yang boleh kita gunakan dalam Nearpod. Oleh itu, Nearpod adalah salah satu platform yang sangat bagus ataupun aplikasi yang sangat bagus kita gunakan untuk di dalam kelas dalam fasa refleksi, di mana kita akan memberi pelajar, menyuruh mereka menjawab sesuatu persoalan agar kita dapat mendapatkan refleksi daripada pelajar, adakah mereka memahami konten yang kita ajar pada waktu tersebut. Kita juga dapat mengukur tahap kefahaman mereka dari segi taksimi belum, di mana mereka dapat mengingat, di mana konten-konten yang kita boleh bergantung, kita boleh uji refleksi mereka dari bergantunglah. Macam contoh kita letak pada tahun berapakah bla 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 kejadian ini berlaku, mereka dapat mengingatkah ataupun tidak konten yang isi yang soalan ingin tahu. Oleh itu Nearpod dapat mencapai taksumi belum mengingat, dan mereka untuk mendapatkan refleksi dari segi habis kelas lah. Itu saja daripada saya untuk Nearpod. Oleh itu saja daripada saya untuk video 3 aplikasi yang boleh digunakan dalam fasa pengajaran dan pembelajaran. Dan jika ada masa, saya akan jumpa anda lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Goodbye.